Assalamualaikum, jumpa lagi. Macam Kak Syah janjikan, hari ni Kak Syah nak buat review untuk Perismith Clean Pro M4 Multifunction Vacuum Cleaner. Vacuum cleaner ni lebih pada macam kalau kita nak cuci kapet, sofa dalam kereta. Harga Perismith Clean Pro M4 ni dalam lingkungan 500 lebih. Tapi bila time promotion, korang boleh dapatkan harga dia dalam 400 lebih. Dengan boleh include voucher ke apa, boleh dapat lebih murah lagi lah. Apa yang korang akan dapat dalam box ni, korang akan dapat 4 bahagian terpisah. Mula korang akan dapat dia punya bawah ni. Korang akan dapat bawah dia akan dah siap attach dah sekali dengan ni. Dengan tangkai ni pun cabut. Tapi ni Kak Syah dah pasang dah sebab ada skru. Jadi korang pasang dulu skru ni untuk pasang handle dia. Lepas tu korang pasang dia punya tank ni. Ni tank untuk air bersih. Buka macam ni. Lepas tu korang akan dapat accessories dia yang ini. Dia punya hose untuk kita nak bersihkan tilam ke apa kan. Kecilnya ni. Hose dia panjang. Lepas tu korang akan dapat manual book dia, warranty card dia. Tapi warranty ni korang isi online je. E-warranty dalam website Perismith. Setiap bahagian ni lepas korang guna, korang boleh cuci, korang boleh buka semua, bersihkan. Untuk bahagian clean water, korang nak buka dia, kat belakang ni ada tempat korang boleh tekan. Korang tekan je dan dia boleh keluar. Kalau korang nak pasang dia balik, tolak je sampai dia bunyi. Dia bunyi tak macam tu. Untuk korang isi air, kat sini dia boleh buka. Kat sini boleh belikkan dia punya wayar. Dekat belakang ni ada tulis model semua. Perismith Carpet Sweeper. Voltage dia berapa? 220 hingga 240 watt. Power dia 800. Dia ada IP code, dia ada serial number juga. Dirty water, cara korang nak keluarkan dia senang je. Korang tekan dia ke bawah. Korang boleh keluarkan dia. Korang boleh keluarkan air dia kat bawah. Ataupun korang boleh keluarkan air dia dekat sini juga. Cara dia korang buka je ni, tolak ke atas. Kalau macam tu, korang boleh buang dia. Korang nak masukkan balik, senang je. Korang masuk je, tolak sampai dia bunyi tak tu. Sini tempat korang nak isi hose. Korang tengok dia punya bahagian dia. Yang ni klip ni, dekat bahagian sini klip. Agak ketat sikit sebab masa awal-awal dapat Kak Syah tekan macam ni, tak boleh masuk. Kak Syah tekan macam ni. Macam ni. Tak boleh. Korang kena buat macam ni. Korang pegang dua-dua macam ni, lepas tu korang macam ni. Sampai dia bunyi tak. Okey. Kalau dah tak nak guna, korang tutup. Dia punya tapak ni boleh buka. Ini. Cara dia korang buat macam ni. Ini, korang tekan je tepi ni. Dan dia boleh buka. Jadi korang boleh nak cuci ke apa, korang boleh nak cuci dia punya ni. Masukkan balik, korang masukkan dia kat belakang dia. Tekan balik. So dia masuk. Dia make sure korang masukkan kat sini, dia masuk lubang dia yang betul. Lah tapak dia juga, korang boleh buka ya. Bahagian dia punya brush ni, korang boleh buka untuk korang cuci. Tekan je bawah ni dengan atas ni. Korang tekan. Dia dah boleh keluar. Kalau korang nak bersihkan kan. Yang ni ada benda ni. Korang jangan sampai terhilang pula benda ni. Sebab benda ni kecil kan. Takut korang tak perasan dan dia hilang. Masuk tu dulu. Kan korang ni je. Sampai dia dekat. Macam tu je. Untuk hose ni, cara korang nak buka dia senang je. Korang hanya tekan dekat sini. Lepas tu korang tarik. Kalau korang nak buka dia punya brush ni, korang sini ada button, korang tekan. Lepas tu boleh keluarkan. So korang boleh bersihkan dia punya brush juga. Sekarang jom kita test. Kak Syah akan isi air sabun dulu. Kak Syah dah isi air banyak ni. Dia maksimum sampai sini. Kak Syah isi sampai sini je.
Kita tengok berapa lama air ni bertahan. Untuk bila korang dah ikat wayar ni, korang nak keluarkan wayar ni, korang hanya pusing je dia. Mula-mula macam ni kan, korang dah belit wayar tu. Lepas tu korang nak keluarkan, senang je. Korang tolakkan di atas, jadi korang boleh keluarkan wayar dia dengan senang. Dekat belakang ni, dia ada 2 button. Belah kanan, button on dengan off. Yang belah kiri pula, button handle release. Untuk kita nak turunkan dia punya tangkai ni. Plug vacuum ni dia menggunakan 3 pin plug. Wayar dia panjang, jadi mudahlah untuk korang sambung dekat mana-mana, dengan mudah korang nak gerak kat mana-mana. Korang tak digalakkan untuk korang campur plug untuk menggunakan ni. Korang boleh gunakan dia satu je. Korang jangan campur dengan benda-benda lain. Macam korang tengok sekarang, kapet Kasha memang kotor. Tengok anak Kasha dia main play-doh semua, dia makan donat, sipah. Sebelum korang bersihkan kapet, korang kena vacuum dulu, buang habuk-habuk dia. Sekarang Kasha akan try kat ujung ni dulu. Kotornya air dia. Air bersih dia macam ni. Air kotor dia. Button ni untuk korang keluarkan air dia. Bila korang macam gerak ke depan kan, korang nak keluarkan air dia, korang tekan button ni, nanti dia akan keluarkan air. Tarik ke belakang tu, korang tak payah tekan, korang lepaskan je, nanti dia sedut air tu. Kalau korang tekan lagi, air dia keluar lah sentiasa. Kotor gila air dia. Tapi dia punya water yang belah atas ni dah nak habis dah. Kak Syah kena refill balik. Kapet tak habis lagi basuh. Kak Syah tak tahu lah, mungkin Kak Syah terlampau tekan air banyak sangat ke. So sekarang Kak Syah nak refill air balik lah. Macam ni, air kotor, masih lagi kotor. Ni keadaan kapet Kak Syah lepas Kak Syah dah bersihkan. Kak Syah masih tengah belajar lagi macam mana cara nak guna dia. Kalau macam perasan kat sini dia macam susah nak tanggal, mungkin dia dah melekat lama dah ni. Kalau macam kapet korang yang baru kotor je, dia senang. Ini kapet korang bila basuh, dia akan basah sikit. Kalau korang nak cepatkan dia kering, korang tarik banyak kali, korang yang untuk sedutkan air tu banyak kali, nanti air dia akan jadi sikit. Ni macam ada stain sebelum ni kan, nampak ada tinggal sikit lagi. Mungkin Kak Syah tak buat betul-betul sangat kat sini. Kalau korang buat dalam 3 kali, 2-3 kali, 4 kali, mungkin boleh bersih. Sekarang korang tengok kat sini ada play-doh anak Kak Syah. Dia boleh tak hilangkan yang kalau macam ni kat lantai.
lagi walaupun Kak Syah dah buat banyak kali. Untuk lantai, bila pakai tu dia jadi basah tau. Dia jadi macam basah-basah, licin. Macam Kak Syah rasa kalau macam untuk lantai ni Kak Syah tak berapa suggest untuk korang pakai ni lah. Macam dia tak berapa membersihkan lantai pun, sebab stain dia tak boleh tanggal. Macam kalau dia sejuk benda-benda kotor je, air kotor boleh lah kot. Okay, dekat sini ada air coklat tumpah. Okay, untuk air tumpah ke apa ke, korang boleh guna ni. Ini air coklat tumpah dekat kapet. Kita tengok. Kak Syah akan guna yang ini pula. Bersih. Bila pakai ni Kak Syah rasa macam lagi senang untuk bersihkan. Kalau macam kotor-kotor degil tu, korang boleh pakai ni. Sekarang Kak Syah nak test pula dekat tilam. Kak Syah tak buat semula, Kak Syah nak test sikit je tempat yang kotor sini. Korang tengok macam apa peta dia. Air susu tumpah lah, nak terkencing lah, apalah kan. So kita tengok boleh hilang ke tak. Saya tak sure lah, macam tak boleh hilang je. Mungkin kena pakai sabun atau bahan pencuci yang khas untuk bersihkan tilam ni. Kalau korang ada suggest pencuci apa yang okey untuk pakai basuh kat tilam ni, korang komen dekat bawah ya. Okay, Kak Syah dah test semua. Kak Syah dah try vacuum carpet. Kak Syah rasa vacuum carpet memang okey. Cuma dia punya, Kak Syah tak pasti dia punya berus ke apa ke, macam ada stain yang macam yang melekat-lekat sikit kat kapet. Dia tak boleh nak tanggalkan sikit. Mungkin atau stain tu stain lama. Tapi bila Kak Syah gosok pakai jari, Kak Syah kupil-kupil dia boleh keluar. Tapi bila guna vacuum ni, dia macam dia melekat, dia tak bantu untuk tanggalkan yang melekat dekat kapet tu. Jadi pada Kak Syah macam dia okey untuk kita basuh. Tapi berus dia Kak Syah macam tak berapa suka, macam tak berapa efektif untuk tanggalkan kotoran yang melekat. Contoh macam peledoh anak Kak Syah yang melekat kat kapet, dia tak berapa sangat efektif untuk bersihkan. Kak Syah tak pasti, mungkin Kak Syah baru first time Kak Syah guna ni, mungkin ada Kak Syah salah cara ke, kena guna sabun banyak sikit. Sebab tadi Kak Syah letak sabun dalam satu tutup kecil macam tu je. Bila guna pakai ni, macam air coklat tumpah, memang okey, bagus. Dia punya tu cepat. Cuma Kak Syah rasa yang dia punya suction ni, bila air tu dia sedut dekat ruang sini je tau, kat sini. Dia ada lubang kecil ni, air tu sedut kat situ. So Kak Syah rasa dia punya sedutan tu macam tak apa-apa kuat, tapi masih okey lagi untuk sedut air. Macam bila kita nak sedutkan air tu, kita kena tekan dia kuat sikit. Patutlah Kak Syah tengok orang lain kalau dia guna dia vacuum carpet ke apa, yang air tu dia tekan, bagi press tu kuat-kuat, jadi baru dia dapat tangkap air tu sampai dalam. Air dia dipancut, dia keluar dekat sini tau.
Kak Syah tak pasti air tu dia keluar kat sini. Dan air dia bukan keluar direct, bukan keluar ke bawah macam tu tau. Dia macam terpecah. Bila macam ni kan, air tu pecah dua macam tu. Dia kembang. Jadi korang kena kalau korang nak bersihkan dekat sini, korang kena hala kat air dekat sini, baru korang tarik dia. Untuk setakat ni Kak Syah rasa Kak Syah puas hati. Sebab kalau korang tengok ni, air kotor dia kan, kotor betul ni. Maksudnya dia boleh sedut kotoran tu sampai dalam kapet. Air kotor, kapet Kak Syah kotor gila. Anak Kak Syah tidur baring kat kapet, lepak-lepak. Kalau korang cari vacuum carpet cleaner atau nak bersihkan kursi korang, sofa korang yang jenis fabric tu, atau bersihkan kereta, Kak Syah rasa okey. Walaupun dia punya suction dia tak berapa kuat sangat, tapi masih berbaloi sebab harga dia pun murah je korang. Kalau nak bandingkan dengan yang harga 1,000 lebih, 2,000 lebih kat luar sana, jadi memanglah jauh panggang dari api. Malas nak bersihkan kapet sebelum ni. Sekarang korang masuk je plug, korang jalan je, tak perlu nak jemur-jemur kat luar. Sebab dia bila pakai ni, dia dalam masa sejam 2 jam macam tu, cepat je kering. Macam kalau pakai kapet velvet, lagilah cepat kering. Untuk kursi kereta, Kak Syah tak try lagi. Mungkin Kak Syah akan buat video lain untuk Kak Syah bersihkan kereta Kak Syah. Dalam dia, seat dia Kak Syah tak pernah basuh sejak beli. Dia memang tak pernah basuh dalam dia. Kak Syah tak sabar nak tengok apa result dia. Setakat ni je untuk video kali ni. Mungkin nanti Kak Syah akan buat video lain lagi untuk Kak Syah test lagi yang ini. Sebab Kak Syah tak puas lagi nak test ni, tapi result dia bila tengok macam ni, Kak Syah rasa okey. Maksudnya dia berfungsi sebab kotor. Okay lah korang, jumpa lagi. Korang jangan lupa, ada lagi barang yang Kak Syah nak review. Jangan lupa korang teruskan menonton, korang subscribe channel Kak Syah supaya tak tertinggal video-video lagi yang menarik akan datang. Kalau ada pertanyaan, kalau macam korang nak tanya Kak Syah cuba test buat ni, basuh ni, guna Paris Smith Clean Pro M5 ni, M4, Clean Pro M4 ni, cuba bersihkan ni, saya nak tengok. Korang komen dekat bawah kalau korang nak Kak Syah test bersihkan something. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.